Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kita akan mengulang kaji tentang Rasul yang pertama dan terakhir. Siapa Rasul yang pertama dan siapa pula Rasul yang terakhir? Okey, mari kita lihat. Rasul yang pertama sudah semestinya Nabi Adam alaihi salam, dan Nabi yang terakhir ataupun Rasul yang terakhir iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam merupakan Rasul dan manusia yang pertama di bumi, iaitu bapa kepada seluruh umat manusia. Isterinya Hawa dicipta daripada tulang rusuk baginda. Pada awalnya, baginda bersama isterinya berada di syurga. Kemudian Allah menurunkan mereka ke dunia ini. Seterusnya, Nabi Muhammad SAW diutuskan kepada seluruh makhluk. Baginda adalah penyudah dan penutup sekalian Rasul. Ketika berusia 40 tahun, baginda diwahyukan Al-Quran, dan baginda adalah sebaik-baik kejadian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan baginda adalah seorang utusan Allah yang paling utama di sisinya. Okey, seterusnya, pengertian ulul azmi. Ulul azmi bererti mereka yang cekal hati, kuat keazaman dan amat sabar ketika menempuh pelbagai rintangan serta kesusahan dalam menegakkan agama Allah. Masya Allah. Okey. Rasul-Rasul ulul azmi ada 5 orang. Okey. Yang pertama, Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam menyeru kaumnya selama 950 tahun dengan sabar. Suatu tempoh yang lama 950 tahun, sedangkan setahun pun kita rasa lama kan? Okey, yang kedua, lebih 80 orang sahaja yang beriman. Selebihnya menolak seruan baginda termasuk isteri dan anaknya. Betapa luluhnya hati seorang suami dan seorang ayah apabila isteri dan anaknya sendiri yang menolak ajarannya. Itu merupakan contoh kecekalan Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihi salam. Baginda dibakar hidup-hidup dan baginda diperintahkan oleh Allah menyembelih anaknya sendiri, Nabi Ismail. Demi menyahut perintah Allah, maka itu pun sanggup dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Yang ketiga, Nabi Musa alaihi salam. Baginda menghadapi ancaman daripada Fir'aun, iaitu raja yang paling zalim yang mengaku dirinya sendiri Tuhan. Nabi Musa menyeru kaumnya supaya menyembah Allah walaupun baginda diancam bunuh. Sekalipun baginda diancam bunuh daripada raja yang paling zalim, tetapi itu tidak menghalang baginda untuk menegakkan agama Allah. Masya Allah. Yang keempat, Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam menghadapi ancaman daripada pemerintah Rom. Baginda menerima hasutan daripada Bani Israel sehingga diburu untuk dibunuh. Dan terakhir sekali, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda menghadapi pelbagai ujian sejak daripada awal lagi. Baginda menerima ancaman bunuh daripada kaumnya, termasuk bapa saudaranya Abu Lahab. Banyak menerima cacian dan penghinaan daripada bapa saudaranya Abu Lahab. Kalau kita amati kisah-kisah Nabi Muhammad SAW, pasti kita rasa sedih dan sebab atas pengorbanan Rasulullah yang tiada tandingannya untuk menegakkan agama Allah sehingga hari ini. Okey, Rasul-Rasul ulul azmi lebih banyak menerima cubaan dan dugaan daripada Allah, dan para Rasul ini cekal menghadapinya. Firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 7 yang bermaksud,
Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian daripada Nabi-Nabi dan daripada kamu sendiri, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Isa putra Maryam. Okey, apa yang kita boleh pelajari pada hari ini untuk topik ulang kaji ni? Dalam setiap ujian yang kita hadapi, kita mesti cekal, kita mesti tabah, kita mesti berfikiran positif. Kita anggap ujian tu sebagai satu penghapus dosa untuk kita, insya-Allah. Okey, sekian sahaja perkongsian kita pada hari ini. Diharapkan ia bermanfaat untuk semua, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.